Assalamualaikum, salam sejahtera. So pada hari ini saya ingin bercerita tentang satu topik agak menarik untuk kita bincangkan pada hari ini di mana jika anda seorang bloggers anda terfikir anda tak sering membaca artikel atau melihat di YouTube mereka sering mengatakan content is king. Betul content is king, di mana artikel anda haruslah berkualiti tinggi supaya dapat menarik trafik lebih banyak ke blog anda. Okey, dan pada masa yang sama juga quantity also, jumlah artikel yang diterbitkan juga haruslah banyak supaya dapat lebih cepat diindeks oleh enjin carian. So anda keliru wow, nak artikel satu hari sampai 6. Saya pernah buat video tentang perkara ini di mana jika anda ingin cepat diindeks oleh Google, jika anda punya blog, anda setiap hari haruslah minimum untuk publishkan post sebanyak 5 hingga 6 artikel setiap hari supaya lebih cepat diindeks oleh Google dengan jumlah perkataan 2 hingga 3,000 perkataan. Dan pada yang sama juga, anda harus memastikan artikel itu berkualiti. Mampukah anda buat kedua ni? Itu persoalan yang tidak pernah ditanya oleh sesiapa pun. Dan saya pun rasa pening memula saya membuat blog kan. Dan saya tahu saya punya 2-3 blog, dan saya ketahui bahawa mana mungkin saya boleh buat benda tu. Apatah lagi jika saya punya 2 atau 3 blog saya gentak saya buat blog personal saya, blog tentang niche ini, tentang blog niche ini. Mampukah saya untuk membuat 5 hingga 6 artikel, dan juga artikel itu haruslah berkualiti. So anda harus pilih. Jika anda mampu buat keduanya, itu adalah lagi bagus Di mana saya pernah memberikan tips, jika anda sebelum buat blog, anda harus membuat persediaan awal untuk artikel-artikel anda. Sebagai contoh, anda sudah simpan 5 hingga 60 artikel sebagai contoh atau 20 artikel, anda dah standby. So setiap hari anda ada postkan 5, ada tinggal 5 lagi, anda terus continue membuat artikel yang berkualiti supaya anda tidak terburu-buru untuk terbit artikel yang tidak berkualiti. Itu adalah salah satu tips yang saya telah berikan, bagaimana untuk anda membuat 5 hingga 6 artikel dalam masa yang sama selama 6 bulan. Okey, 6 bulan supaya anda cepat diindeks oleh Google dan juga dapat menarik trafik yang baik. Okey. Tapi katakanlah kita ni sebagai manusia atau yang average yang average, dan kita tahu kita kena buat 6 artikel. Oleh itu kita tak sekorbankan salah satu padanya Ini tips saya telah buat benda ni. So saya akan pilih quantity, saya tidak akan pilih quantity Kenapa saya kata begitu? Okey, kerana untuk untuk SEO blogging, lebih cepat kita diindeks jika kita mempunyai lebih banyak artikel. Sebagai contoh katakan anda telah membuat sebuah blog, anda hanya seminggu hanya keluarkan 1 artikel saja. So indeks oleh Google hanya tertumpu pada 1 saja, dan jika orang mencari carian di enjin carian Google, kepotensi untuk menjumpai artikel untuk blog anda yang mempunyai 1 artikel adalah amat rendah sekali tak susah nak jumpa, kadang tak jumpa langsung. Itu pun kalau Google Index. Kalau Google tak index pun tak ada gunanya. Manakala jika anda membuat blog dengan mempunyai artikel yang banyak, katakan anda memang hyper buat 10 artikel setiap hari, dan masa 5 hari ada 50 artikel berbanding dengan 1 artikel saja, artinya Google enjin carian dengan tajuk yang berbagai, betul, tajuk yang berbagai, artinya carian oleh pengguna di enjin carian Google mungkin akan kena salah satu bertajuk pada 50 artikel anda ni. Oleh itu artikel anda ni berpotensi untuk ditarik keluar dan dimasukkan dalam enjin carian pertama. Betul tak? Maksud saya kat situ. Itu sebabnya kamu memerlukan 5 hingga 6 artikel dalam setiap hari untuk blogger-bloggers yang baru. Kamu mesti kena buat ini. Jika tidak, jangan mimpilah
untuk blog anda mendapat carian oleh Google atau carian oleh pengguna atau menaikkan trafik. Jangan mimpi, memang tak akan dapat. Walaupun sekarang pun kalau ada 100 artikel pun untuk dapatkan page view sebanyak 100 pun susah. Apa lagi kalau satu post saja setiap hari anda buat, atau anda buat satu post setiap minggu, memang tak boleh dapat. Susah anda dapat. So salah satu caranya anda kena buat artikel sebanyak yang mungkin. So artinya bagaimana nak buat? So mau tak mau, okey, ini tips yang jahat sikit lah. Anda terpaksa fokus kepada kuantiti. Di mana, okey, macam mana saya cakap, setiap topik yang kita bincang, okey, niche, kita katakan niche, katakan niche anda tentang blogging tips, katakan. So katakan anda bercerita tentang loading time. Loading time maksudnya kalau kita buka internet tu, blog kita kan dia laju. Kadang-kadang ada, kalau kita buka internet, kita buka satu artikel tu, kadang sampai 10 saat lama dia loading kan. Kadang-kadang laju. Google suka loading page yang laju. So kita buat artikel tentang ini, bagaimana untuk dapatkan loading page yang laju. So anda ketahui, setiap tajuk perbualan yang anda buat ni, atau setiap tajuk artikel yang anda buat ni pernah dibuat oleh orang lain, confirm. Ada satu istilah yang pernah saya baca, manusia sekarang minda yang mati. Kenapa mati? Kerana semua maklumat anda boleh cari di Google. Sebab tu minda manusia sekarang mati. Jika anda buat paperwork, anda buat tesis, anda buat kajian itu pernah dibuat orang lain. Itu ada reality. Setiap kajian yang anda buat, setiap pencarian yang anda buat, pernah dibuat orang lain. Pasti pernah dibuat orang lain. So jika anda ingin buat kajian tentang, contoh buat artikel tentang loading page, anda cari saja typing loading page speed, contoh ada beratus-ratus artikel yang mencerita tentang loading page ni sahaja. So anda ambil 2-3 artikel ni, anda copy, okey, saya beritahu cara ni, anda copy, anda ubah sesuai sikit supaya tidak nampak macam paglet. Anda pindah, ambil sikit paragraf pertama sana, paragraf kedua situ, paragraf ketiga ni. Kemudian judul yang menggunakan kata kunci yang power, anda boleh cari melalui Google Trend atau Keyword Planner. Bermaksud loading page, bagaimana untuk mencepat loading page speed untuk blog anda. Blog loading page anda perlahan. Blog loading page anda lembab. Ini caranya. Ini cara untuk mengatasinya. Contoh macam itulah. So anda boleh judul, macam cara judul boleh gunakan kan. So anda publish. Kemudian esoknya kalau anda jumpa tentang tajuk lain, cari dulu, anda publish. Yang penting kena publish setiap hari. Dipanggil copy paste lah, tapi copy paste yang berprofesional. Janganlah kamu copy paste 100% dengan gambar-gambar dan semua kamu masuk ke situ. Tak boleh lah. Nanti kan Google dapat detect artikel yang lama ni. Google ni bijak sebenarnya, algoritma dia kan. Dia tengok artikel ni sama dengan ni, dia anggap kamu punya artikel ni sebagai plagiat, dan kamu boleh kena penalty kalau kamu tidak pandai menggunakan teknik ni. So kalau nak menipu ni, kena bijak. So saya ajar cara yang bijak lah ni. Sebab saya tahu realitinya, tidak semua orang boleh mampu membuat 5 hingga 6 artikel dan kontes dan kualiti. Tidak mungkin. So artinya, tapi ada ketikanya anda rasa nak buat satu artikel, nak buatlah. Mungkin seminggu satu kali, mesti ada, takkan tak ada idea betul. Mesti ada idea untuk buat artikel. So mungkin idea ada, kemampuan anda satu minggu satu idea, atau satu minggu 3 idea anda sendiri. Okey, dah buatlah tentang idea anda sendiri untuk yang 3 tu. Yang lain-lain tu anda cari bersamaan dengan niche anda copy, anda masukkan. Atau untuk mengelakkan lebih banyak masalah, cari artikel yang berbahasa Inggeris. Katakan artikel anda, blog anda bahasa Melayu, cari artikel bahasa English, translate kan, bahasa dia berterabur. Kalau anda buat Google Translate, ada adjust, rasa cantik, cari gambar ke image, cari gambar yang lain, tepek kan, dan settle kan. Boleh, itu dah baik lah caranya. Nanti anda bagi masa dalam 10 minit hingga 15 minit untuk membuat
satu blog, satu artikel. So anda prepare lah 5-6 artikel. Kalau masa ada cuti off day, rest day, anda buat schedule untuk postkan artikel ni. Schedule pada waktu peak time. Janganlah pukul 2:30 malam kamu post. Post lah pada pukul 4 petang, 3 petang, macam ni lah. Berurutan hingga 5 artikel. Kadang-kadang kamu boleh dapat 10 artikel sekali pun boleh, jika kadang menggunakan cara ini. Dan saya telah menggunakan cara ini. Dan blog saya, bukan blog ini, blog lain telah diindeks dengan cepat. Dan tidak kena penalty. Dan saya juga membuat artikel saya sendiri jugalah, masukkan selit-selit kat situ. Itulah cara yang terbaik, termudah untuk anda membuat 5 hingga 6 artikel. Oleh itu, buat blogger baru yang sementara, anda harus fikir tentang kuantiti. Jangan fikir tentang kualiti. Andai kata seperti saya katakan tadi, jika anda boleh buat quality dan quantity is more good, tetapi realitinya kepada 80% 90% bloggers dia tidak mampu membuatnya, termasuk saya. Kita boleh fokus pada quality dengan cara copy paste, cara profesional, di mana kamu ambil 5 artikel, kamu combinekan jadikan satu, atau kamu ambil artikel bahasa Inggeris, kamu translatekan jadikan bahasa Melayu, kamu tampal ke situ dengan gambar yang berlainan, dengan tajuk yang berlainan. Itu caranya. Dan cara ini, atau juga kamu boleh mendapatkan macam tu maklumat di WhatsApp group, kan ada cerita-cerita WhatsApp group kan, kamu boleh gunakan itu juga untuk jadikan sebagai artikel di blog anda. Tapi jangan lari pada niche anda. Kalau niche anda tentang tips blogging, buat tips blogging. Kalau tips anda tentang tips online, atau ada tentang tips fotografi, jangan lari pada topik fotografi itu. So anda boleh gunakan untuk masukkan maklumat itu ke dalam artikel anda untuk mendapatkan jumlah kuantiti yang dipost setiap hari adalah mendapat minimum 5 hingga 6 artikel. Ini adalah amat penting untuk anda. Langkah pertama anda untuk memastikan blog baru anda diindeks. Selepas anda di indeks, anda akan dapat email successful indexing by Google. Artinya dah dapat 3 bulan anda dah dapat indexing, anda dah bolehlah buat artikel 2 atau 3 hari sehari untuk pastikan trafik atau anda punya blog terus diindeks dalam semasa-masa sebab Google tengok, wah, blog ni aktif kan, dia akan indeks, dan jumlah anda punya blog pun artikel bertambah banyak, pencarian untuk cari di blog anda akan lebih baik. Anda boleh cuba saya boleh cabar jugalah. Katakan anda telah buat artikel 5-6 artikel setiap hari, cuba anda berhenti, jangan buat sampai 1 minggu. Apa jadi trafik anda? Saya garanti dia akan terus menjunam kerana blog anda tidak diindeks lagi oleh Google. So anda harus pastikan setiap hari anda membuat 5 hingga artikel dengan cara ini. Pentingkan kuantiti dahulu, kualiti nombor 2. Sama juga kalau seorang YouTuber kan, kalau nak dapatkan page view atau dapatkan subscribe, kita harus post setiap hari video. Sama juga macam blog, same. Cuma sama ada nak buat kualiti atau tidak kualiti, tapi anda ada fikirkan kuantiti dulu. Kuantiti itu penting. Ini realiti lah, saya beritahu ini benda realiti. So saya jawab cara yang salah, tetapi untuk cepat indeks oleh Google, ini caranya. Tapi berhati-hati jangan sampai anda dipenalti oleh Google. Kena bijak lah, kena bijak menggunakan copy paste ni. Dan sebenarnya ramai blogger-blogger lain tidak menggalakkan benda ni. Kalau anda pergi ke YouTube ke mana-mana, memang mereka memberikan idea yang sama. Kena buat banyak artikel, banyak artikel kena buat. Dan kita pun takkan nak cakap mana boleh buat sampai 5 artikel sehari. Cuba cara lain. Cara yang biasa kita buat sebagai seorang blogger 11 tahun ni, 5-6 blog, cara tu kita buat. Kita copy paste, kita cantikkan ayat tu,
kita tambahkan lagi keyword kita lebih baik sikit, kita kasih dia update lagi cantik, gambar lebih cantik, cari kat Google gambar cantik, masuk kan, tantang artikel kita lagi baik pada artikel yang tersebut, kerana kita dah combine keseluruhan beberapa artikel ke dalam blog kita. Itu adalah bukan nasihat tapi teknik yang boleh anda gunakan untuk membuat artikel yang banyak di post anda. So kita kadang kita boleh buat dua-dua, quantity atau juga quality. Kita kena pilih salah satu. Saya nak quantity atau saya nak quantity, saya nak quality seminggu sekali lah blog anda. Kalau quantity anda kena ikut cara ni lah. Tapi jika anda mampu membuat kedua-duanya, it's okay. It's okay. Saya galakkan yang itu lagi bagus, kerana idea itu adalah idea yang fresh, yang disukai oleh Google. Jika anda fresh itu, okey, itulah caranya, teknik untuk mendapatkan trafik, membuat 5 hingga 6 artikel dalam satu hari. So jangan lupa untuk subscribe YouTube saya, mendapatkan tips-tips tentang Shopee, blogging dan juga Facebook Ads. So saya juga akan memberikan beberapa tips macam ni lah, tips yang biasa digunakan oleh semua blogger semua. Tips yang kadang ni kamu boleh fikir sendiri lah, sama ada betul atau tidak, tapi realiti itulah yang berlaku. Realiti itu yang berlaku. Okey. So jangan makan benda-benda selalu, buat kadang-kadang, tapi untuk blogger baru you proceed buat benda ni, yang tu tengok hasil dia macam mana. Saya pun dah buat, saya ada banyak blog lah. Kebanyakan saya buat blog benda macam ni juga. Okey, no worry about that. Kena ubah soal sikit dan cantik sikit ayat lah. Okey lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.